Alright, so momentum. Okay, kalau kita tengok dekat screen kan, kalau kita tengok dekat screen ni, walaupun screen ni satu slide je, slide dia satu ni, tapi sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh dapat dekat sini. Okay, benda pertama yang kita boleh dapat daripada screen ni adalah dia punya definisi. Okay, so ini adalah definisi dia. Definisi momentum ialah hasil darab jisim dan hal laju. Momentum is a product of mass and velocity. Okay, yang ni tolong hati-hati, take note, buatlah star ke apa benda kan. Okay, kenapa cikgu cakap macam tu, kenapa kena hati-hati, sebab kalau korang tengok buku teks, okay, ayat pertama dekat dalam buku teks, bukanlah ayat pertama, tapi di antara ayat pertama dalam buku teks yang menerangkan pasal momentum, ayat dia adalah momentum ialah quantity vector. Okay, dia cakap momentum ialah quantity vector, momentum is a vector quantity. Jadi bila dalam exam, soalan tanya apakah maksud momentum, pelajar suka jawab ayat ni. Okay, jangan jawapan dia adalah yang atas ni. Definisi dia adalah momentum ialah hasil darab jisim dan hal laju. Momentum is the product of mass and velocity. Itu adalah definisi dia. Jadi daripada definisi tu, okay, daripada dia punya takrifan tu, kita dapat dia punya formula lah. Sebab dia dah kata siap-siap lagi momentum ialah hasil darab jisim dan hal laju. Jadi M dan V. Dari situ kita dapatlah dia punya formula, iaitu P sama dengan M darab V. Jadi ini adalah formula ataupun rumus untuk momentum. Okay. Yang ketiga adalah kita ada M. Okay, kita ada M. Jadi M ni adalah jisim. Kita dah tahu unit jisim adalah kg. V adalah ms negatif 1. Jadi kg ms negatif 1 adalah unit untuk momentum. Jadi ni tips untuk siapa-siapa yang rasa macam susah nak hafal unit. Okay, sebab dalam exam dia akan bagi P sama dengan MV ni. Jadi korang dah tahu M tu adalah kg, V tu adalah ms negatif 1. Jadi darab je lah. Jadi kita tahu momentum, unit dia adalah kg ms negatif 1. Walaupun tak hafal, kita dah tahu. Okay, jadi itulah tiga benda dia. Yang pertama adalah dia punya definisi. Yang kedua dia punya formula dan yang ketiga adalah unit dia. Okay, cikgu bagi masa sekejap. Siapa ada soalan nak tanya, kod ada. Okay, so cikgu tanya sekejap. Kalau gitu, katakanlah kita ada objek. Objek ni adalah objek yang 3 kg. Objek 3 kg ni bergerak dengan 4 ms negatif 1. Berapa dia punya momentum? Satu objek 3 kg bergerak dengan 4 ms negatif 1. Berapakah momentumnya? Okay, Izham, Amber, Amira, betul. Retika, betul. Akil betul, Akil unit salah, Alia betul, Afikah betul, bagus. Okay, so P sama dengan MV lah kan. Okay, P sama dengan MV, jadi 3 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 12 kg ms negatif 1. Okay, kalaulah kita ada lagi satu objek, objek ni adalah 200 gram. Dia bergerak dengan 8 ms negatif 1. Cuba kira berapa dia punya momentum dalam unit SI. Berapakah momentum dia dalam unit SI? Okay, Amber betul. Macam mana nak sebut X shell? E-shell? Amira betul. E-shell, is it? Izham betul. The first one ke the second one? Kata aku je, sorry nama. Okay, Nufara betul, Afika betul. The second one. Okay, alright, thank you. Akil betul, Alia betul, Afiq hati-hati. SI unit.
SI unit kena kg ms negatif 1. Jadi 200 gram adalah 0.2 kg. Okey, dan dia punya laju adalah 8, jadi dia adalah 1.6 bukan 1006. Okey, sebab 1006 guna gram. Tukar kepada kg, so 1.6 kg ms negatif 1. Okey, kalau last. Katakanlah ada satu objek ni dia 5000 kg. Besar ni 5000 kg. Okey. So kita gerakkan dia, 5000 kg tapi dia pegun at rest. Berapa dia punya momentum? Berapa momentum objek yang 5000 kg sangat besar jisim dia yang pegun? Berapa dia punya momentum? What's the momentum? Okay, so bagus. Jadi walaupun besar mana pun dia, tak kisahlah daripada sebesar lalat ke, sebesar anak gajah ke, bapa gajah ke, kalau dia pegun. Kalau dia pegun tak kisah momentum, tak kisah jisim, momentum dia adalah sifar. Sebab ingat momentum adalah jisim darab hal laju. Itu beza dengan inertia. Inertia tengok jisim je, tapi momentum tengok jisim dan hal laju. Jadi 5000 multiplied by 0, we will get 0 kg meter per second. Gitu. Okey, jangan lupa unit, hati-hati. Afiq, unit kg ms negatif 1. Okey, so ini adalah asas kepada momentum. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan pasal asas kepada momentum tak? Ya, unit dia adalah kg ms negatif 1. Okey, jadi kan dekat slide ni apa yang kita dah belajar adalah 3 kan? Definisi, formula dan unit. Okey, untuk 3 benda ni 1 sampai 8, 1 tak faham, 8 faham, korang kat mana? 1 tak faham, 8 faham, korang dekat mana? Okay. So, kita kena masuk next part. Okay, ada perkara yang cikgu akan skip kot. Sekejap, sabar Okay, tak payah. Okay, nah second part. Prinsip keabadian momentum. Principle of conservation of momentum. Korang, perkataan abadi. Abaikan fizik, dalam kepala korang, abadi tu apa? Bila kita guna perkataan abadi, apa maksud abadi? Gitu, dramatik sangat. Apa maksud abadi? Kekal selamanya gitu. Okay, so betul lah kekal selamanya. Abadi tu kekal, abadi tu selamanya. Jadi kalau prinsip keabadian momentum, apa yang kekal? Principle of conservation of momentum, apa yang kita conserve tu? Okay. So, nama pun kekal kan? Okay, nama pun kekal. Okay, fine. Tapi prinsip keabadian momentum adalah prinsip di mana kita kekalkan momentum. So, momentum adalah abadi. Yang abadi adalah momentum iaitu hasil darab jisim dan hal laju. Okay, so principle of conservation of momentum, ingat perkataan abadi ataupun conserve tu maksudnya sama. Jadi apa yang sama? Yang samanya adalah momentum. Jadi ini adalah definisi, okay, pernyataan kepada prinsip keabadian momentum. Ini maksud dia. Jumlah momentum dalam satu pelanggaran kekal sama jika tidak ada daya luar bertindak ke atas objek. Okay, total momentum in the collision stays the same if there is no external forces acting on object. Okay, maksudnya jumlah momentum samalah, itulah point dia. Itulah yang kita cakap sebagai prinsip keabadian momentum sebab momentum tu abadi. Okay, sekarang kita try cikgu bagi situasi. Katakanlah sebelum pelanggaran, before the collision, kita ada satu bola ni. Bola ni adalah 5 kg. Dia bergerak dengan 8 ms negatif 1. Lepas tu dia langgar satu bola lagi. Bola ni 2 kg tapi dia at rest, pegun. Okay, so cikgu label bola ni sebagai A, bola ni sebagai B. So A ni, please calculate the momentum. What is the momentum of object A?
Berapa momentum dia? Kira tak dapat. Okay, so kita tengok sekejap. Laju. Amber, Alia, Alisa, Izham, Afika, Safia, Iman, Shaminesh, Amira, Anis, betul. Okay, so momentum adalah mass darab dengan velocity. So 5 darab dengan 8. So dapatlah 40. Kan 40 kg ms negatif 1. Okay, settle. Berapa momentum untuk objek B? Berapa momentum untuk objek B? Okay, very good. Setakat ni betul. So, objek B, momentum dia adalah kosong. Objek B adalah kosong sebab 2 darab kosong kan. 2 darab kosong dapatlah kosong juga. Settle. So, ini adalah sebelum pelanggaran. Okay, jadi logiknya selepas pelanggaran, kita tahulah bahawa bola A tadi kan dia tengah bergerak, okay 5 kg, lepas tu tiba-tiba dia berlanggar dengan benda. So, bila dia berlanggar, dia slow sikit lah. Okay, dia slow sikit. Lepas tu, benda ni akan bergerak. Maksudnya objek B akan bergerak. Okay, so katakanlah objek B sekarang, dia bergerak. Okay, sekarang cikgu nak tanya, berapa total momentum sebelum? Semua sekali, campur sekali A dan B, berapa total dia? Bagus. So total dia 40 kan sebab 40 tambah kosong. Okay, sekarang yang penting untuk korang faham, okay Safia hati-hati dengan unit unit dia adalah kg meter per saat atau kg ms negatif 1, bukan kg per meter saat. Hati-hati sebab maksud dia tak sama. Okay, so point dekat sini adalah kita cakap jumlah momentum adalah kekal sama kan. Jadi sekarang yang cikgu nak cakap adalah, okay, orang selalu salah faham A sekarang 40, selepas pun 40 juga. Salah. Tak semestinya. Yang sama adalah jumlah. Okay, yang sama adalah jumlah, bukan individu. Cikgu ulang, momentum, prinsip khabar dan momentum, principle of conservation of momentum stated that total momentum collision yang sama, jumlah yang sama, bukan individu. Jadi kalau A ni 40, tak semestinya selepas pun dia 40 juga. Okay, dia boleh berkurang. Katakanlah dia sekarang 5 ms negatif 1. Berapa momentum dia? Dia 5 kg, dia bergerak 5 ms negatif 1. Berapa momentum dia? Okay, momentum dia 25. Kan 5 kali 5, so 25 kg meter per second ms negatif 1. Tak sama. Tadi 40, sekarang 25. Tak apa. Sebab yang sama adalah total. Maksudnya 40 tu adalah ini tambah dengan ini. A tambah dengan B. Bukan A seorang-seorang. Kalau gitu, berapa momentum untuk B? Cikgu ulang Kalau gitu, apa momentum untuk B? Selepas pelanggaran, berapa momentum untuk B? Kalau total semua 40. Okay, jadi B momentum dia adalah 15 kg ms negatif 1 ataupun meter per saat, betul. Okay, so sekarang kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa tak sama dengan awal? Sebab bukan masalah individu punya momentum. Yang sama adalah total. Okay, dari situ barulah kita dapat laju. Jadi korang rasa berapa laju objek B? Asal-asal dia pegun tapi sekarang dia dah bergerak. Berapa kelajuan dia bergerak? Kita dah ada momentum dia. Sekarang kita kena cari dia punya laju pergerakan dia. Okay, bagus. So kalau siapa yang sangkut, ingat balik formula momentum adalah P sama dengan mv. Kita sekarang tiba-tiba dah ada momentum dia iaitu 15. M dia adalah 2. Jadi nak cari V, V adalah 15 bahagi 2.
okey, kita pun dapatlah 7.5 ms negatif 1. Bukan kg ms negatif 1 dah sebab sekarang kita tengah cari laju bukan momentum. Momentum 15. Okey. So, sambil-sambil korang tengok balik benda ni, cikgu nak ulang sekali lagi daripada sini. Okey. Prinsip keabadian momentum, jumlah momentum sebelum dan selepas adalah kekal sama. Jadi kalau sebelum, objek A momentum dia 40. Objek B momentum dia kosong. Jadi sebelum jumlah dia adalah 40 sebab 40 tambah kosong. Dapatlah 40. Jadi bila kita dah ada sebelum, kita ada selepas lah. Selepas adalah 40 juga sebab sebelum dan selepas sama. Tapi yang sama adalah jumlah bukan individu. Bila A tu berlanggar dengan something, dia akan slow down, dia akan berkuranglah lajunya. Jadi momentum baru dia selepas pelanggaran adalah 25. Kalau gitu, yang satu lagi tu berapa? Satu lagi adalah 15. Kenapa? Sebab ingat balik jumlah adalah 40. Jadi 25 tambah dengan apa yang dapat 40, dapatlah 15. Sekarang kita dah ada momentum untuk B iaitu 15. Daripada situ kita boleh cari dia punya laju sebab formula momentum adalah P sama dengan MV. Cuma kali ni kita dah ada momentum iaitu 15. M kita 2, jadi carilah V iaitu 7.5. Dapatlah jawapan ni. So dalam exam dia suka tanya benda tu lah, berapa laju selepas dia langgar. Itu majoriti soalan dia gitu. Okay, so kat sini ada sesiapa nak tanya ke, nak minta kepastian ke? Satu sampai 5 kat mana kita? Satu tak faham, 5 faham kat mana kita? Kalau ada soalan spesifik bagi tahu ya. Okay, so cerita panjang-panjang ni sebenarnya dia ada ringkasan. Inilah ringkasan dia. Okay, ringkasan dia adalah formula ni. Okay, yang panjang-panjang ni kan by the way exam tak ada benda ni. So, janganlah risau, janganlah panik sebab walaupun panjang dia sebenarnya benda yang sama je. Okay, maksud cikgu apa? Maksud cikgu tengok yang tadi kita kira secara logik sebenarnya dia dah masukkan dalam formula ni. Okay, jadi yang pertama adalah 5. Hal laju pertama adalah 8. Bila kita tambah dengan objek kedua 2 kg tapi dia pegut, so kosong. Sama sahaja dengan M1 balik. Okay, M1 kita dah tahu dia adalah 5. Tapi kali ni dia bergerak dengan 5. Okay, tambah dengan M kedua adalah 2. Awal-awal tadi kita tak tahu kan laju. So dia adalah V. Cuba tekan kalkulator, dapat sama tak? Nanti dia akan nyatakan hal laju awal dengan akhir. Yes, dia akan nyatakan atau dia akan bagi something. Kiranya kat sini yang panjang-panjang ni mesti ada satu benda yang dia tak bagi tahu tapi yang lain semua dia kena bagi tahu. Okay, mungkin dia tanya benda lain. Tapi point dia kiranya kalau awak pakai formula ni semua dia akan bagi kecuali satu. Gitulah. So satu tu lah yang awak kena cari. Okay, so sekarang nampak kan bila korang kira V ni still dapat 7.5 kalau kita guna logik tadi. Tapi pakai formula pun still dapat juga sebab dia still benda yang sama. M1U1 tu momentum awal objek pertama. M2U2 objek momentum awal objek kedua. M1V1 momentum lagi tapi untuk objek satu balik selepas. Dan seterusnya. Macam itulah. Jadi sebenarnya apa yang kita dah belajar ni adalah habis dah prinsip keabadian momentum bahagian pengiraan. Selepas ni kita akan buat pengiraan dalam bentuk yang berbeza tapi apply formula yang sama. Dalam buku, ya betul. Kalau korang tengok buku rujukan kan kadang-kadang ada sampai 3 formula. Betul lah, tak salah pun. Tapi cikgu still cadangkan pakai formula ni sebab tak adalah risau lain situasi formula berbeza. Kiranya satu formula ni apply untuk semua keadaan keabadian momentum. Jom
kita buat sama-sama. Formula dah tulis kan? Nah, tengok dekat sini, cikgu bagi masa 2 minit, jawab jap. 2 minit je. Okay, Izham, adalah salah mana tu, tekankan kereta balik. Retika betul, Ain betul, Afikah betul. Tak confident pun hantar je jawapan, jangan risau. Paling teruk pun cikgu kata salah je. Okay, Amber betul, Safia betul. Okay, Izham, on the way. Satu lagi step tinggal. Ya, saya cikgu nak nilai V. Betul. Soalan kata kira laju bagi bola 5 kg. Alia, kat mana salah tu? Cikgu tak pasti. Tapi adalah salah mana tu? Farah, tak lengkap, tak habis. Tinggal lagi satu step. Okay. So, yang ni sama-sama jom. Tak apa, banyak lagi soalan Fani. Okay. Formula M1U1, M2, U2 semua ni kan. Masukkan satu-satu. So M1 adalah 4. Okay, jap. Kenapa cikgu tulis atas tu? Cikgu tulis kat bawah. Okay, M1 adalah 4. U1 adalah, dia macam ni. Biasakan diri, fahamkan M1 maksudnya jisim untuk objek yang pertama. Jadi 4. U adalah halaju awal. Jadi U1 halaju awal untuk objek pertama. Okay, jadi ni adalah 8. Tambah 5 darab 2. Sama dengan, okay, kali ni M1, jadi 4 lah sama macam tadi. Tapi dia kata V1. So V tu halaju akhir kan? So halaju akhir dia sekarang 5. Tambah dengan 5V. Kenapa V? Sebab kita darab lah M darab dengan V. So V, 5V. So 40, tipu, 32 tambah 10 sama dengan 20 tambah 5V. So 42 sama dengan 20 tambah 5V. Bawa sini korang akan dapat 22 sama dengan 5V. Jadi V adalah 4.4 ms negatif 1. Okay, siapa yang jawab kg ms negatif 1 salah sebab nampak tak unit tu penting. Penat je dah tulis banyak-banyak kan, dah tulis banyak-banyak tiba-tiba unit yang salah, tak kerugi. Okay, so setiap kali korang nak tulis jawapan, nak letak unit akhir tu check balik apa sebenarnya yang dia tengah cakap. Speed, laju. So laju adalah ms negatif 1. Okay, tadi cikgu nampak ada yang jawab 22. Ingat 22 tu momentum dia, bukan laju. Soalan nak laju. Okay, so kat sini siapa nak tanya soalan? Kita dah okay. Alright, so sekarang jom kita try soalan lagi satu. Nah, soalan seterusnya. Gambar nampak lebih kurang. Gambar nampak lebih kurang. Tapi sebenarnya dia bukan benda yang sama. Tengok balik. Cikgu bagi lagi seminit untuk kira yang ni pula. Yang ni awal-awal dia pegun ya. Awal-awalnya ni adalah pegun. At rest.
Ilham betul, Redika betul, Amber betul, Anis betul, Amira betul, Alia betul, Akil betul, Sarah betul. Okay, so macam mana nak buat? Sama je. Tu cikgu kata dia macam formula tu, formula yang sama, hadap guna formula tu. Okay, jadi sekarang kita tahu 4 darab dengan 5 tambah 5 darab dengan 0 sama dengan 4 darab dengan 3 tambah dengan 5 darab dengan V. So 20 sebab ni kosong kan, 20 sama dengan 12 tambah 5V. 8 sama dengan 5V. Jadi V adalah 1.6 ms negatif 1. Macam itulah dia. Okay, so setakat ni lah kan dah kira-kira semua tu. 1 sampai 4 kat mana kita? 1 faham, 4 terbalik. Sorry, 1 sampai 4, 1 tak faham, 4 faham. Kat mana kita? Okay, alright. Ada soalan cakap ya? Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. Ingat tak awal tadi cikgu bagi ada satu ayat pasal momentum. Momentum ialah quantity. Momentum is a blank quantity. So quantity apa momentum? Ingat tak? Okay, tadi ada cikgu tak explain tapi cikgu ada tulis. Vector kan? Yes, bagus. Dia adalah quantity vector. So quantity vector ni apa pula? Apa maksud quantity vector? Sudah. Exam boleh tanya. Apa maksud quantity vector? What does it mean by a physical a vector quantity? Okay, bagus. Vector quantity maksudnya dia ada magnitude dan dia ada arah. Quantity vector yang mempunyai magnitude dan arah. So magnitude tu nombor lah, nilai. Okay, macam contoh 1.6 ni adalah magnitude. Arah tu kiri kanan atas bawah. Okay, jadi cikgu nak bagi tahu bahawa disebabkan momentum ni adalah quantity vector, bila dia dalam satu soalan tu ada dua arah. Kalau soalan tu satu arah tak risau. Maksudnya macam selama ni kita buat, dia bergerak dalam satu arah je. Okay, tak kisah, yang tu tak ada masalah. Isunya adalah bila dia ada arah yang berlawanan. Okay, contoh mula-mula katakanlah bola tu ke kanan. Lepas tu tiba-tiba dia langgar dinding, dia ke kiri pula. Contoh kan, kalau bola tu mula-mula dia ke kanan, langgar dinding dia ke kiri. So dalam kes macam ni, arah dia tu satu adalah positif, satu adalah negatif. Okay, V dia adalah satu positif, satu negatif. Okay, tapi kalau nak senang faham, ingat tau, benda ni kita guna bila dalam satu soalan tu ada dua arah yang berbeza. Senang bayangkan macam tu. Jadi bila bola tu ke kanan, dia akan jadi positif, bola tu ke kiri, negatif value dia. Sebab V tu adalah velocity. Okay, jadi ni penting lah sebab kita still akan pakai untuk selepas-lepas ni, kita still pakai formula ni. Tapi ada positif dan negatif tu bergantung pada arah bola. Okay, biasanya ke kanan kita anggap sebagai positif, ke kiri kita anggap sebagai negatif. Jadi, cuba try. Tengok soalan ni. Kita ada 4 kg dan 2 ms negatif 1 ke arah kanan, 2 kg 5 ms negatif 1 ke arah kiri. Jadi cuba buat formula dia sama tapi beza dia adalah kalau dia ke kanan, dia punya V tu kita label sebagai positif. Kalau dia ke kiri, V tu kita label sebagai negatif.
mass dia tak negatif sebab mass adalah scalar quantity. Mass dia tak ada nilai negatif, dia tak ada arah. Okay, Amber, Retika, Izham, Wan, Sarah, Ain, Safia, Ishel, betul. Very good. Okay, so Akil, Afika tengok balik. Divya betul. So, good try everyone. Very good try. Okay. So, jom. Tengok First, kita tahu bahawa, yes, Farah betul. So, 4 darab dengan 2. Dalam kes ni 2 ni kita biar je positif sebab dia ke kanan. Lepas tu formula sama je, tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan 2 tapi dia ke kiri. So negatif 5. Sama dengan 4 darab dengan negatif 1. Okay, lepas tu tambah lagi dengan 2V. Jadi 8 tolak 10 sama dengan negatif 4 tambah 2V. Negatif 2 sama dengan negatif 4 tambah 2V. Bawa ke sini jadi positif kan? So ni cikgu tunjuk satu-satu lah, dalam exam tak perlu pun buat sebaris-baris ni. Ni just in case ada yang tak tahu. Okay, sama dengan 2V. So 2 adalah 2V, V adalah 1 ms negatif 1. Macam ni lah. Jadi cuba tengok, 1 ni korang dapat positif ke negatif? Jawapan last ni, 1 ni positif ke negatif? Okay, korang dapat positif kan? Jadi ini bermaksud selepas dia berlanggar, dia gerak ke arah kanan. Sebab kadang-kadang soalan tak cakap soalan tak bagi tahu, oh dia ni arah mana. Tiba-tiba dia tanya, bola tu nanti gerak mana? So, korang tengoklah kira betul-betul, lepas tu dapat last kali positif. Maksudnya dia gerak arah kanan. Dalam kes ni dia dah bagilah, tapi ada kes yang dia tak bagi, so itulah cara dia. Hilang dah soalan cikgu. Okay, so setakat ni pasal positif negatif tu ada benda nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita pergi soalan seterusnya ya. Sebab tu cakap formula dia daripada tadi kita buat benda yang sama je. Okay, lepas tu tinggal apply je. Kalau atas bawah biasanya atas positif bawah negatif. Kejap cikgu, baik sorry. Nah, dah settle cakap. Negatif 4 darab 1, jangan. Tak, dia macam ending dia dapat sama kan, tapi jangan. Cikgu kata jangan sebab negatif, GSIM bukan negatif. GSIM adalah skala, jadi dia macam tak boleh. Negatif tu menunjuk ke arah, GSIM tu adalah skala, so dia tak boleh negatif. Walaupun biasanya dia terima je, tapi janganlah. Jangan, biasakan yang betul. Gitu. Kalau bola tu bergerak ke kiri kemudian dia melantung ke kanan, bergerak ke kiri. Samalah macam bola ni lah 2 kg ni. Kan dia bergerak daripada dia bergerak ke kiri. 2 kg ni asal-asal tak, dia sekarang ni awak decide. Macam contoh, tengok dekat sini bola 2 kg. Mula-mula dia bergerak ke kiri. Sebab itulah kita letak asal-asal dia sebagai negatif 5. Okay, so sekarang dia bergerak ke kanan, dia melantun balik ke kanan. So dia jadi 1 positif. Okay, so senang cerita dalam brain awak, bayangkan ke kiri negatif, ke kanan positif. Gitu. Okay, selesai Next question. Ya, yang ni. Okay, jom. Yang ni pula. Yang ini situasi ni kita tak belajar lagi dalam hari ni. Tapi cikgu rasa korang boleh buat kot. Try dulu. Okay, walaupun tak buat lagi, cikgu rasa korang boleh buat. Follow je, guna je formula ni. So beza dia adalah objek selepas pelanggaran dia melekat, dia bergerak bersama-sama. Maksudnya mereka berkongsi laju yang sama.
Okay, try jap. Okay, Alia betul. Alia biasakan unit ya. Nanti tak ingat. Bagus. Amber betul. Sarah betul. Izham betul. Anis. Anis. Ada benda yang salah kat situ. Cikgu rasa last step awak salah. Akil betul. Okay, Divya salah. Tengok balik. Ain betul. Ania betul. Wan betul. Atira betul. Okay. Formula satu tu je kan yang kita guna. Tak apa, good try everyone. Jom kita buat sama-sama. So M1 buatlah. Dia macam sampai tak lalu dah tengok formula ni kan. Buat sampai macam tu. Okay, so 8 kali dengan 10 tambah 6. Tapi dia pegun. So 6 multiplied by 0. Pegun at rest. Sama dengan okay, sekarang ni 8 ni dan 6 ni dia bergerak bersama-sama, maksudnya speed dia samalah. 8 ni V. 6 ni pun V juga. Jangan letak V1 dengan V2. Sebab kalau kita letak V1, V2 ada nombor tu, dia macam confused. Sebab V1, V2 tu nak menunjukkan ada dua speed yang berbeza. Tapi bila speed dia sama, letak je sebagai V. So 8 V. Tambah 6 V lagi. Kenapa? Sebab laju yang sama. Jadi V je lah. So 8 darab 10 tambah dengan 6 darab 10 dapat 80. Sama dengan, nampak sekarang kita boleh selesaikan sebab kita boleh tambah. Sebab nilai mereka sama. Jadi 8 tambah 6 dapat 14 V. Jadi V adalah 5.714 ms negatif 1. Macam itulah. So tu cikgu kata sebab kalau tengok buku, kadang-kadang ada buku rujukan dia bagi formula lain tau. Okay, tapi tak payah. Sebab kalau formula lain nanti kan awak mulalah tak tahu nak pakai yang mana. Kalau tahu tak apa, tapi kalau tu susah. Tu yang cuba cikgu sampaikan, boleh sahaja Ain, boleh, formula tu boleh, tak ada masalah. Memang itu yang diajar. Cuma untuk mengelakkan daripada cikgu kalau situasi ni nak pakai formula yang mana satu, banyak sangat formula. Nak elakkan guna satu formula ni. Okay, tapi kalau memang boleh bezakan formula-formula tu tak ada masalah, gunalah mana-mana. Okay, oh by the way formula lagi satu yang cikgu maksudkan adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1 tambah M2V. Okay, ini adalah formula lagi satu. Padahal dia sebenarnya benda yang sama je sebab betul tak kalau kita kembangkan kita akan dapat M1V tambah M2V. Seperti dalam formula asal. Okay. So, ada siapa-siapa nak tanya kat sini, nak confirmkan apa-apa ke sebelum kita proceed? Ain, okey Ain menjawab soalan. Oh, hilang Ain. Okey, so, dah. Okey, jom kita sambung soalan seterusnya. Tak payah. Tak payah. Okey, nah. Jom, sama. Guna konsep yang sama. Ada formula lain, betul. Memang ada formula lain tapi cuba try. Buatlah mana-mana formula yang korang nak asalkan dapat jawapan.
Okay, Ritika betul. Amber betul. Syaminesh betul. Amira betul. Izham betul. Sarah betul. Alia betul. Ain betul. Afika betul. Akil salah. Divya salah. Good try tapi salah. Okay, Farah betul. Safia betul. Iman, itu ke unit untuk laju. Okay, Iman dah betul. Wan betul. Atira betul. Okay, so untuk soalan ni. Okay, untuk soalan ni. Ada buku teks pun ada tunjuk lagi satu formula kan, tapi katakanlah kita buat pakai yang ni dulu. So M1 adalah 4. Okay, cikgu tulis kat atas ni. M1 adalah 4. U adalah hal laju awal. Tapi dia tak bergerak, dia at rest. So awal-awal dia adalah kosong. M2 adalah 2. Hal laju awal dia pegun, so dia kosong juga. Jadi kalau kita tak tulis balik pun boleh. Sebab 4 darab kosong kosong tambah 2 darab kosong kosong. Jadi boleh je start dengan kosong. Nak substitute satu-satu boleh, nak terus dengan kosong pun boleh. Okay, lepas tu M adalah 4. V, 4 ni dia bergerak ke kiri kan. Ingat tadi kiri negatif. Jadi negatif 1. Okay, lepas tu tambah dengan 2. Tapi kita tak tahu dia punya V. Jadi kosong sama dengan negatif 4 tambah 2 V. Jadi bawa ke sana, kita akan dapat 4 sama dengan 2 V. So V adalah 2 ms negatif 1. Okay. So ada yang dapat jawapan negatif kan? Okey je. Sebab nombor still sama kan? Tapi itulah sebab bila dia ke kiri, biasanya kita akan letak dia, conventionnya adalah kita letak ke kiri tu negatif, ke kanan tu positif. Itulah ceritanya. Okay, so takat ni ada sesiapa nak tanya apa-apa? Okay, so cikgu nak tunjuk yang sebelum. Kenapa dengan yang sebelum tu? Ya, nilai dia kosong sebab momentum adalah M darab dengan laju, tapi laju dia kosong. Yes, sebab pergerakan dia awal-awal tu tak ada pergerakan kan, awal-awal adalah pegun. So bila pegun dia kosong lah. Alright, so sekarang cikgu nak tunjuk benda ni sekejap. Okay, ni ringkasan lah, ni ringkasan sebab hari tu cikgu tengok banyak juga soalan yang tanya pasal jenis pelanggaran semua. Okay, so untuk keabadian momentum, senang cerita kita ada dua. Satu pelanggaran, satu letupan. Okay, kita ada pelanggaran dengan letupan. So pelanggaran tu pelanggaran lah bila dua objek berlanggar. Dua objek yang berasingan, dia berlanggar. Tapi dia pecah kepada dua. Satu kenyal, satu tidak kenyal. Jadi untuk bezakan kenyal dengan tak kenyal tu ataupun elastik tu bila dia adalah dua objek yang berasingan. Nampak dua objek yang berasingan dia berlanggar. Tapi selepas dia berlanggar dia masih lagi berasingan. Maksudnya dia tak melekat. Arah tak kisah tau, boleh je dua-dua arah yang sama tapi yang penting dia tak melekat. Laju dia lain. Okay, cikgu ulang. For elastic collision, okay, we have two separate object, okay, collide, and then after the collision, they will still be separated. Arah tak kisah, yang penting dia tidak melekat. Tapi kalau inelastic ataupun tidak kenyal, sebelum dia ada dua objek yang berasingan, tapi waktu dia berlanggar tu, dia melekat. Tak kisah arah juga. Kiri boleh, kanan boleh, tapi yang penting selepas pelanggaran dia melekat. Itu adalah tak kenyal. Letupan pula adalah bila
Mula-mula dia duduk sekali dan tak bergerak macam soalan kita yang last tadi. Okay, soalan kita yang last tadi tu dia duduk tak bergerak, selepas tu dia akan jadi dua objek yang berbeza. Maksudnya dia akan separate dan satu ke kiri, satu ke kanan. Okay, untuk dapatkan balik nilai momentum kosong tu. Jadi kalau korang perhatikan kat sini ada 3 formula yang berbeza. Ni yang cikgu kata tu dekat dalam buku ke apa kan. Dia letak 3 formula berbeza. Korang nak pakai 3 formula berbeza ni pun boleh, atau kalau cikgu lah personally, fokus kita adalah guna formula yang sama, iaitu formula yang pertama ni. Okay, sebab ending dia still benda yang sama. Tapi tak kisahlah, point dia janganlah terkejut kalau nampak dalam buku mana datang formula ni, tak ada. Semua datang daripada formula nombor 1 ni juga. Gitulah dia. Okay, siapa nak tanya soalan? Sekarang kita nak buat soalan momentum. Kita try buat latihan sikit ya. Okay, jom. Tengok soalan. Ini daripada trial Kedah 2021. Jawab je soalan objektif. Baca soalan elok-elok tau. Dia macam tricky sikit. Sikit je tricky. Setakat ni tak ada yang betul lagi. Panik kan, stres. Setakat ni tidak ada yang betul. Ada. Izham, Alia, Sarah betul. Retika betul. Wan betul. Farah betul. Cikgu tak sebut salah tau. Amira betul. Anya betul. Aida betul. Safia betul. Iman betul. Okay. Ain betul. So, Syaminesh betul. Bila kita tengok soalan ni laju je sebab kita baru belajar prinsip kebahagiaan momentum sebelum selepas sama. Okey, memanglah betul. Prinsip kebahagiaan momentum kata sebelum dengan selepas jumlah momentum adalah sama. Tapi dalam soalan ni mana ada pelanggaran? Okey, prinsip kebahagiaan momentum melibatkan pelanggaran ataupun letupan. Dalam kes ni ada dua objek yang berbeza, tak ada siapa-siapa berlanggar. Tak ada siapa-siapa berlanggar dalam cerita ni. Okay, so sekarang baca soalan betul-betul. Dia kata Raja menunjukkan dua sfera. R dibuat daripada gabus. Okay, R is made of cork. S is made of steel. S dibuat daripada keluli. Okay, jisim siapa lagi besar? Keluli ke gabus? R ke S? Jisim mana lagi besar? Mestilah keluli kan. So katakanlah keluli kita letak 2 kg contoh. Okey, gabus ringan. So katakanlah 0.1 kg. Kiralah momentum. P sama dengan mv. Jadi 0.1 ni nombor ni tak ada pun, cikgu je bagi nak tunjuk. Okey. So 0.1, kenapa pilih 0.1? Sebab dia ringan. Dia adalah gabus. So 0.1 darab dengan 3. Dapatlah 0.3 kg ms negatif 1. Okay, tapi yang ini pula adalah 2 darab dengan 3. So korang akan dapat 6 kg ms negatif 1. So momentum R lagi kecil dari momentum S. Okay, sebab ini bukan pelanggaran, ini bukan prinsip keabadian momentum. Gitulah. Dapat tak tu? Maksudnya lagi berat lagi laju. Ya, jisim lagi bukan. Bukan lagi berat lagi laju. Jisim lagi besar, momentum lagi besar. Laju tu dia bergantung pada benda lain.
Sebab momentum M dengan V, jadi M dengan V lah yang control momentum tu. Gitu. Okay. Sekarang dapatkan yang tu. Jom kita tengok paper 2 pula. Okay, soalan ini. Nah, ini adalah trial hari tu. Tak ingat kita kot juga. Okay, tengok dulu soalan. Kita ada van 1005 kg. 1500 kg bergerak 15 ms negatif 1. Lepas tu dia berlanggar dengan kereta 1000, lepas tu 20 ms negatif 1. Ayat dia cakap after the collision, both vehicles get stuck and move together. Selepas pelanggaran, kedua-dua kenderaan bercantum dan bergerak bersama-sama. Pelanggaran apa ni? Kenyal tak kenyal? Elastic or inelastic? Dia berlanggar, lepas tu dia bergerak bersama-sama. Kenyal ke tak kenyal? Elastic ataupun inelastic? Okay, so dia adalah tidak kenyal, inelastic. Okay, kalau tak ingat kat sini, yang tadi cikgu tunjuk tu. Okay, kalau dia tidak kenyal, maksudnya lepas dia berlanggar, dia bergerak bersama-sama. Itu yang tidak kenyal. Kalau kenyal, dia akan sama ada pantul ataupun tak kisahlah. Dia bergerak macam mana pun, yang penting dia tidak melekat. Okay, so berbalik kepada soalan ni. Soalan pertama, standard. Define momentum, takrifkan momentum. Bagi kat cikgu jawapan penuh. Okay, Divya betul, Retika betul. Sarah, Amber, Izham betul. Afiqah betul. Ania betul, Safia betul, Anis betul. Ain betul, Alia betul. Wan, soalan lain Wan, kita tengah tanya definisi hal laju. Okay, so sekarang ni jawapan dia, definisi hal laju, definisi momentum. Jadi definisi momentum adalah hasil darab jisim dan hal laju. Hasil darab jisim dan halaju. Okay, product of mass and velocity. Bukan speed, jangan tulis speed, salah. Hasil darab jisim dan halaju, bukan laju. Okay, habis. Next question. Dia cakap state the principle involved. Nyatakan prinsip yang terlibat. So nak tulis apa? Okay, so tak apa, hantar dulu jawapan korang. Okay, so kebanyakannya jawab prinsip keabadian momentum. Kebanyakannya jawab prinsip keabadian momentum. Cuma tak tepat sebab soalan kata state, nyatakan. Okay, dia tak tanya apakah nama prinsip ni. Dia tak kata namakan prinsip. Sebab tu dia bagi dua baris ni. Okay, walaupun ayat dia panjang satu markah kan, tapi dia minta kita cakap prinsip tu, apa yang prinsip tu cakap. Kita tahu dia prinsip keabadian momentum, tapi apa yang prinsip tu cakap. Okay, jadi korang kena cakap ayat yang panjang-panjang tu lah. Principle of conservation momentum, total momentum before. Sekejap, cikgu tunjuk dia punya ayat tu panjang. Total momentum before is equal to after if there is no external forces acting on it. Okay, kena cakap lah ayat penuh ni. Jumlah momentum dalam pelanggaran kekal sama jika tidak ada daya luar yang bertindak ke atas objek. Okay, Amber betul, cuma cikgu cadangkan ada perkataan dalam pelanggaran. Okay, so total momentum in a collision stays the same if there is no external forces acting on the object. Sebab soalan minta nyatakan prinsip tu, bukan namakan prinsip tu. Okay, so itulah dia. Sekarang, calculate the velocity of van and the car after collision. Maksudnya sekarang dia dah bergerak bersama-sama kan. Kita tahu dia gerak bersama-sama. Jadi hitungkan hal laju van dan kereta. Okay, cikgu bawa ke atas. Nah, hitung hal laju dia bersama-sama dan alang-alang bagi tahu cikgu dia bergerak arah mana.
kiranya sekarang cikgu nak minta untuk korang jawab berapa dia punya halaju dan dia punya arah selepas pelanggaran tu. Halaju dan arah selepas dia berlanggar. Cuba kira. Cikgu tulis formula dulu kat sini just in case tak ingat. Hanya soalan minta halaju, bukan minta momentum. Retika, jangan lupa positif negatif kena check balik. Cikgu rasa salah positif negatif ni. Setakat ni tak ada yang betul lagi. Masih, setakat ni tak ada yang betul lagi. Masukkan maklumat betul-betul, ingat pasal positif negatif. Okay, yang tak dapat tak apa, nak try dulu. Kalau tak hold jap. Okay, Sarah betul. Amber betul. Wan betul. Izham, cubaan yang baik tapi tak sampai lagi. Afiq belum lagi. Afiqah betul. Cik try slow-slow, kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Okay, Safia betul. Retika betul. Ni last question tau. So cikgu bagi peluang 1 minit lagi. 30 saat lama sangat, seminit. Bukan negatif 5. Okay, Nurin. Menarik juga jawapan tu. Dekat tapi macam meragukan. Salah lah. Alia betul. Okay, jom. Cikgu buat bagi cikgu letak benda ni sekejap. Allah, apa ni? What is this? Okay, so substitute lah satu-satu seketul-seketul maklumat. So, mass 1500 untuk objek pertama. Okay, dia kena darab dengan 15. Kenapa? Sebab dia bergerak ke kanan. Lepas tu tambah dengan objek kedua, jisim dia adalah 1000. Tapi dia bergerak ke kiri. So negatif 20. Okay. Kan dia bergerak bersama-sama kan. So maksudnya nanti dia akan berkongsi V yang sama sebab dia melekat. Jadi 1500 ni selepas lah. Ni selepas pelanggaran 1500 tapi kita tak tahu laju dia berapa. Tapi kita boleh letak V. Tambah dengan 1000, sama juga kita tak tahu laju dia berapa tapi kita letaklah V sebab kita tahu laju dia sama. So 1500 darab dengan 15. Lepas tu tambah dengan 1000 darab dengan negatif 20. Kita akan dapat belah sini 2500 tapi itu bukan jawapan akhir. Itu adalah momentum. Kan? Sama dengan 1500V tambah 1000V dapatlah 2500V. Kita nak V ni lah. Jadi dapatlah V kurang 1 ms negatif 1. Arah mana? Kanan lah. Kenapa kanan? Mana tahu kanan? Sebab positif. So bila positif, maksudnya dia sedang bergerak bersama-sama arah kanan. Gitulah ceritanya. Okay. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Aku stop recording sekejap ya.